Adik-adik tahu tak, Nabi Nuh hidup di zaman kaum yang sudah tidak lagi percaya kepada Allah. Semua kaumnya syirik, melainkan baginda seorang sahaja yang percaya kepada Allah. Nabi Nuh mengambil masa selama 950 tahun berdakwah semata-mata, dan selama itu hanya beberapa orang sahaja yang kembali percaya kepada Allah. Pelbagai cara Nabi Nuh berdakwah, namun sesiapa yang mendengarnya akan mencaci, menutup telinga, menghalau dan menuduh bahawa Nabi Nuh sesat. Apabila Nabi Nuh berdakwah kepada orang yang berpengaruh dalam masyarakat, mereka berkata bahawa mereka tidak mahu mengikut ajaran Nabi Nuh kerana pengikutnya orang biasa dan orang bawahan. Mereka akan mengikut ajaran Nabi Nuh sekiranya Nabi Nuh meninggalkan pengikut-pengikutnya. Nabi Nuh tidak akan meninggalkan pengikutnya kerana mereka juga hamba Allah. Allah berkata kepada Nabi Nuh, sudah tidak akan ada lagi orang yang akan percaya. Allah menyuruh baginda untuk berhenti berdakwah. Setakat itu sahaja pengikut Nabi Nuh. Hidayah Allah sudah tertutup buat mereka yang lain. Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membina sebuah kapal besar di atas gunung. Nabi Nuh membina kapal tersebut selama 100 tahun. Orang ramai terus-terusan menghina Nabi Nuh. Mereka memperlekehkan tindakan Nabi Nuh. Selepas kapal itu telah siap, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa pengikutnya dan semua spesies haiwan ke dalam kapal tersebut secara berpasangan jantan dan betina. Bagaimana semua haiwan ini boleh muat di dalam sebuah kapal? Kapal tersebut sebenarnya sangat besar. Ketinggiannya sahaja seakan tinggi bangunan pencakar langit yang ada sekarang. Lebarnya tersangat besar dan disebabkan itu Nabi Nuh mengambil masa 100 tahun untuk membinanya. Kemudian dengan kuasa Allah, air turun dari langit dan naik dari tanah, maka tenggelamlah segala-galanya di muka bumi. Yang terselamat hanyalah mereka di dalam kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai 4 orang anak lelaki. Salah seorang daripadanya tidak percaya kepada Allah. Dia enggan naik ke atas kapal dan mengatakan dia boleh tunggu di atas gunung. Pada masa yang sama, Allah terus memisahkan mereka dengan ombak air dan menenggelamkannya. Nabi Nuh menunggu banjir reda selama 6 bulan. Setiap hari baginda menghantar burung untuk memeriksa keadaan di luar kapal dan setiap kali burung itu kembali, ia kembali tanpa membawa apa-apa. Suatu hari burung itu kembali dan membawa sehelai daun, iaitu petanda yang baik. Kali kedua burung itu kembali, terdapat kesan tanah di kakinya, iaitu petanda bahawa banjir telah tamat. Sama seperti ketika mula-mula ia dibina. Kapal Nabi Nuh mendarat di atas sebuah gunung. Dengan kuasa Allah, semua pengikut Nabi Nuh yang terselamat tidak beranak pinak. Hanya keluarga Nabi Nuh sahaja yang dapat melahirkan zuriat. Oleh sebab itu, Nabi Nuh digelar The Second Adam. Kerana semua keturunan manusia yang hidup sekarang berasal daripada keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup selama 350 tahun selepas banjir besar tersebut. Inilah kisah Nabi Nuh alaihi salam.